إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Alhamdulillah, kita berada di dalam majlis yang ke-59, majlis pembacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar, ataupun nama panjangnya Hilyatul Abrar wa Syiarul Akhyar fi Talkhis ad-Da'wat wal Azkar al-Mustahabbah fil Lail wan Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhina wa masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain amin. Dan kita masih lagi di dalam kitab Tilawatul Quran berkenaan dengan etika ataupun adab-adab membaca Al-Quran. InsyaAllah kita akan tamat, kita akan selesaikan bacaan dalam kitab Tilawatul Quran ini insyaAllah setakat yang mampu. Hari ini kita pada faslun fi bayan ma yustahabbu lil qari idza ibtada'a min wasati surah aw waqaf. Berkenaan dengan apa yang disunatkan bagi orang yang membaca apabila dia memulakan bacaan di pertengahan surah ataupun semasa dia berhenti. Di mana yang sepatutnya dia mulakan dan di mana yang sepatutnya dia berhenti ketika mana dia nak berhenti. Bukan kita baca ikut dan. Bukan baca ikut dan. Kat mana kita nak baca, di situ kita mula, bukan kat mana kita nak berhenti, di situ kita berhenti. Bukan. Itu tidak mengikut adab-adab yang ditetapkan oleh, yang ditunjukkan oleh para ulama. Baik. Qala wa yustahabbu lil qari idza ibtada'a min wasat as-surah ay yabtadi'a min awwal al-kalam al-murtabit ba'dahu bi ba'din. Dan disunatkan bagi orang yang membaca, yakni membaca Al-Quran, apabila dia memulakan bacaannya di pertengahan surah. Contoh dia dah baca tapi dia berhenti pada bacaan yang terdahulu. Dia berhenti di pertengahan surah. Ay yabtadi'a min awwalil kalam al-murtabit ba'dahu bi ba'din. Itu dia memulakan bacaannya di permulaan di awal bicara
yang berkaitan dengan kisah yang ataupun bicara yang terdapat yang dalam surah tersebut. Sebab dalam setiap surah tersebut dia ada kisah-kisah dia ataupun cerita-cerita dia berkenaan dengan bicara yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Dia ada kaitan, saling ada kaitan. Iaitu dia bermula dengan permulaan kisah. Permulaan kisah. Wa kadzalika idza waqafa, begitu juga apabila dia nak berhenti, yaqifu 'ala al-murtabit wa 'inda intihai al-kalam, iaitu dia berhenti dengan ayat yang berkaitan dengan yang saling berkaitan dengan apa yang dibaca tersebut. Wa 'inda intihai al-kalam wa la yataqayyadu fil ibtida' wa la fil waqfi bil ajza' wal ahzab wal ashar, dan dia tidak terikat ataupun dia tak maksudnya betul lah, dia tidak terikat dengan wala yataqayyadu fil ibtida', dia tidak terikat pada permulaannya, permulaan bacaannya, wala fil waqfi, dan juga pada tempat dia nak berhenti tersebut, bil ajza' wal ahzab wal ashar, dia tak terikat dengan juzuk, permulaan juzuk ataupun pengakhiran juzuk, ataupun dengan ahzab, dengan hizib-hizib, ataupun dengan ashar, iaitu tanda-tanda yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Dia ada ajza', juzuk, juzuk satu dan juzuk kedua tersebut, kemudian ada ahzab, yakni hizib-hizib, dan juga ashar. Dia tak terikat dengan tanda-tanda tersebut, tapi dia meraihkan makna-makna ataupun perbicaraan yang terdapat di dalam surah tersebut. Contoh macam ayat berkenaan dengan haji. Ayat berkenaan dengan haji pada ayat yang ke-200 lebih. Ayat yang 200 dalam istilah saya dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-200 lebih. Ayat yang terakhir berkenaan dengan haji, ayat yang ke-203. Dan ayat ke-203 tersebut permulaan bagi hizib yang baru. Ini hizib yang keempat di dalam surah Al-Baqarah. Teringat semasa kami sama-sama bertalaqi dengan guru kami Syekh Husri Hafizahullah, setiap kali sebelum bermulanya pengajian hadis, kami akan membaca Al-Quran secara beramai-ramai, ini secara tilawah. Dan kebiasaan guru kami dia akan berhenti pada hizib, tapi pada hari tersebut hizib tersebut berakhir pada kenangan naik haji. Tapi permulaan hizib yang baru adalah satu ayat yang berkaitan dengan ayat haji. Beliau menyuruh untuk menyambung bacaan tersebut. Ayat yang ke-203 kalau tak salah saya dalam surah Al-Baqarah, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat tersebut. Itu kita tidak terikat dengan hizib ataupun juzuk setiap kali mana kita membaca Al-Quran, tetapi kita meraihkan makna-makna ataupun perkisahan yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka tak dapat tidak kita kena memahami iaitu mendalami bahasa Arab. Dan sekarang kita dah dimudahkan dengan kitab terjemahan Al-Quran. Itu lebih baik untuk kita membaca terlebih dahulu berkenaan dengan maksud ayat tersebut, supaya kita dapat meraihkan perkisahan cerita yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut, sebab ia saling berkaitan di antara satu sama lain. Fa inna katsiran minha fi wasatil kalam al-murtabit, sebab kebanyakan ayat Al-Quran tersebut dia ada saling berkaitan. Wala yaqtarul insan bi kasratil fa'ilin li hadha alladhi nahayna anhu mimman la yura'i hadhihi al-adab. Dan jangan terpedaya dengan ramai orang yang melakukannya, iaitu yang tidak yang membaca mengikut setiap juzuk, setiap hizib ataupun setiap muka surat, tapi dia tidak meraihkan adab-adab tersebut.
Adab yang sebaiknya, yang sebetulnya adalah dengan meraihkan makna ataupun perkisahan cerita yang terdapat di dalam surah tersebut. وامتثل ما قاله السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها ولا تغتر بكثرة الهالكين. Dan seperti mana kata Imam Fudail Ibn Iyad radhiyallahu anhu, beliau katakan, janganlah kamu la tastawhish turuq al-huda li qillati ahliha. Maksudnya jangan kamu jangan sampai kamu menjauhi jalan-jalan petunjuk, jalan-jalan kebenaran, disebabkan kurangnya ahli tersebut, kurangnya orang yang berada di jalan tersebut. Jangan terpedaya, jangan kamu menjauhi. Wala tabtar bi kasratil halikin, tetapi dan jangan pula kamu terpedaya dengan ramainya orang yang berada di jalan yang salah. Maksudnya jalan yang banyak, jalan yang betul, jalan yang ada petunjuk, jalan hidayah, tak ramai orang, tapi kamu tidak bersama dengan mereka. Tapi jangan kamu pula terpedaya dengan orang yang berada di jalan yang sesat, dan kamu tengok orang ramai tapi kamu turut serta bersama dengan mereka. Maksudnya jangan terpedaya dengan mereka. ولهذا المعنى قال العلماء قراءة سورة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة. Disebabkan itu para ulama berkata membaca surah secara sempurna, secara keseluruhannya. Itu apabila dia memulakan satu surah, dia mengkhatamkannya, iaitu dia mengakhirikan surah tersebut. Dia tidak membaca seterat-seterat. Itu lebih, kata ulama, itu lebih afdal min suratin tawilah. Sebab itu adalah antara sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani apabila baginda membaca satu surah, baginda akan mengakhirikan, akan menghabiskan bacaannya dengan surah tersebut. لأنه قد يخفى الارتباط على كثير من الناس أو أكثرهم في بعض الأحوال والمواطن. Sebab apa? Sebab kalau kita baca tak habis, dia akan merosakkan ataupun tidak melengkapkan sesuatu penceritaan di dalam surah tersebut. Apabila kita mulakan bacaan baru, kita tak meraihkan adab-adab permulaan bacaannya, itu dah merosakkan makna-makna penceritaan di dalam surah tersebut. Sebab tu kita kena faham makna-makna di dalam setiap surah. Baik. Faslun fi bayan bid'at munkarah yaf'aluha katsirun min jahalatil musallin. Berkenaan dengan bid'ah yang munkarah, yang tercela, yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada zaman tersebut, kata Imam Nawawi. Bahkan di zaman sekarang pun ada yang melakukannya. Min jahalatil musallin, di kalangan orang yang solat tapi dia jahil tentang adab membaca Al-Quran. Wa min al-bid'il munkarah ma yaf'aluhu katsirun min jahalatil musallin bin nas at-tarawih. Di antara bid'ah yang tercela yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang jahil, yang mana mereka ni menjadi imam di dalam, menjadi imam solat tarawih, menjadi musallin bin nas at-tarawih min qira'ati surah al-an'am bikamaliha fi rak'atil akhirah minha fi al-lailati as-sabi'ah mu'taqidin annaha mustahabbah. Pada zaman Imam Nawawi tersebut berlaku mereka kebanyakan orang menyangka mereka membaca surah Al-An'am bikamaliha, secara sepenuhnya, fi rak'atil akhirah, pada rakaat yang terakhir. Sepatutnya rakaat yang terakhir ni kita semakin pendek, itu sunnah. Rakaat yang pertama kita panjang, kemudian yang kedua pendek, dan seterusnya semakin pendek.
sehinggalah ke rakaat yang ke-20. Fil lailatis sabi'ah, pada malam yang ke-7 di bulan Ramadan. Mu'taqidin annaha mustahabbah, mereka menyangka dengan membaca surah Al-An'am tersebut secara sepenuhnya itu adalah disunatkan. Za'imin annaha nazalat jumlatan wahidah, iaitu mereka menyangka surah tersebut turun secara jumlatan wahidah, secara sekaligus. Fa yajma'una fi fi'lihim, itu di antara bid'ah yang munkarah yang berlaku di zaman Imam Nawawi. Zaman kita tak berlaku macam seperti yang disebutkan tadi, iaitu membaca surah Al-An'am secara sepenuhnya pada rakaat yang terakhir di dalam sunat tarawih. Fa yajma'una fi fi'lihim hadza anwa'an min al-munkarat, dan di antara perkara ataupun bid'ah yang tercela yang dilakukan pada zaman Imam Nawawi tersebut, i'tiqaduha mustahabbah wa minha ihamul awam zalik, iaitu mereka menyangka ianya adalah iaitu membaca surah Al-An'am tersebut sunat, iaitu membaca secara sempurna di rakaat yang terakhir. Wa minha iham al-awam zalik, iaitu mereka memberi kepercayaan kepada orang awam tentang perkara tersebut. Wa minha taqwilu raka'atis saniyah 'ala al-ula, iaitu yang di antara bid'ah munkarah tersebut, iaitu memanjangkan rakaat yang kedua berbanding dengan rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama baca pendek, tapi rakaat yang kedua baca panjang. Itu menyalahi sunnah. Itu tidak dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud bid'ah? Bid'ah ialah perkara yang baharu yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak semua bid'ah tersebut adalah tercela, bahkan ada yang terpuji. Itu ada bahasannya. Tapi yang disebutkan tadi ialah memanjangkan rakaat yang kedua berbanding rakaat yang pertama. Itu menyalahi sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha at-tatwil 'ala al-ma'mumin, dan di antara yang perkara bid'ah yang lain, memanjangkan, iaitu imam memanjangkan bacaan terhadap memanjangkan bacaan surah yang mana boleh terhadap makmum dia, iaitu tanpa meminta izin ataupun memberitahu atau mendapat keredaan daripada makmum. Itu tidak ataupun menyalahi sunnah, memanjangkan bacaan ketika mana menjadi imam. Wa minha hazramatul qiraah, dan di antara bid'ah yang lain yaitu hazramatul qiraah, dia membaca secara laju, nak habis solat tarawih dengan cepat, dia baca dengan laju. Itu hazramah. Hazramah ni bacaan laju yang boleh merosakkan makna, yang tidak dipahami bacaannya. Itu hazramatul qiraah. Itu bid'ah munkarah. Wa minha al-mubalaghatu fi takhfif raka'at qablaha, dan di antara yang lain iaitu melampau-lampau dalam meringankan rakaat-rakaat setiap di dalam bacaan surah di dalam setiap rakaat. Itu melampau-lampau. Al-mubalaghah fi takhfif raka'at qablaha, yang sebetulnya yang ikut sunnah membaca setiap surah dengan kadar-kadar yang tertentu, tidak terlalu pendek sangat. Takhfif raka'at qablaha. Baik, faslun fi jawaz an yuqala surah al-Baqarah atau qira'atu fulan atau nahwi zalik. Berkenaan dengan harus untuk kita mengatakan ataupun kita menyebut surah Al-Baqarah, surah An-Nisa dan sebagainya. Yajuzu an yaqul suratul Baqarah wa suratu Ali Imran wa suratul Nisa wa suratul Ankabut. Harus untuk kita menyebut surah Al-Baqarah, sebab Al-Baqarah ni adalah surah yang menceritakan berkaitan dengan lembu yang berlaku pada Bani Israel. Al-Baqarah bukan maksud surah lembu,
tapi surah yang menceritakan berkenaan dengan lembu yang terdapat di dalam yang berlaku pada Bani Israel. Kemudian wa suratul Imran, wa suratul Nisa, wa suratul Ankabut. Al-Ankabut maksudnya sarang laba-laba. Yang ini surah laba-laba. Maksudnya surah yang menceritakan dengan berkaitan dengan perkara tersebut. Wa kadzalika al-baqi, begitu juga dengan surah-surah yang lain. Wala karahata fi dzalik, dan tak menjadi masalah, tidak menjadi hukumnya, tidak menjadi makruh kalau kita menyebut surah sekian-sekian. Sebab ada pendapat ulama mengatakan makruh menyebut surah tersebut, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Itu pendapat sebahagian ulama. Wa qala ba'dul ulama wa qala ba'dus salaf, berkata sebahagian para ulama salaf, yukrahu dzalik, makruh untuk mengucapkan surah sekian-sekian, surah nama sekian-sekian, surah Al-Baqarah dan juga yang seumpamanya. Wa inna ma yuqala, tapi yang sepatutnya kita perlu menyebut kata-kata ulama tersebutlah, para ulama salaf, yang sepatutnya menyebut surah as-suratul lati yuzkaru fiha al-Baqarah, itu surah yang diceritakan padanya Al-Baqarah. Itu dia nak sebut lagi panjang lagi. Wallati yuzkaru fiha an-nisa, dan surah yang disebutkan padanya berkaitan dengan wanita. Wa kadzalika al-baqi, begitu juga dengan surah-surah yang lain. Wasawab al-awwal, pendapat yang betul adalah pendapat yang pertama. Itu tak ada masalah untuk kita menyebut surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah sekian-sekian lah. Tak ada masalah. Wa huwa qawlu jamaahiril ulama al-muslimin min salafil ummah wa khalafiha, dan itu adalah pendapat jumhur para ulama al-muslimin min salafil ummah wa khalafiha, ulama salaf dan khalaf. Wal ahadits bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aktsar min an tusab, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan berkenaan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut surah sekian-sekian, aktsar min an tusab, banyak dan yang tidak terhitung banyaknya. Wa kadzalika an sahabah faman ba'dahum, begitu juga dengan para sahabat yang menyebut surah sekian-sekian, tak ada masalah, faman ba'dahum. Wa kadzalika la yukrahu an yuqal, begitu juga dengan tidak menjadi hukumnya makruh apabila menyebut hadhihi qira'atu Abi Amr, tidak menjadi hukum makruh apabila menyebut hadhihi qira'atu Abi Amrin. Qiraat ada bacaan Al-Quran ni dia ada 7 bacaan. Qira'atu Abi Amrin. Abi Amrin adalah imam yang meriwayatkan bacaan tersebut. Ya. Tak dapat setiap bacaan qiraat tersebut adalah sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama tidak menisbahkan dengan Nabi, tapi menisbahkan dengan bacaan ulama yang meriwayatkan bacaan tersebut. Seperti contoh qiraat Abi Amrin atau qiraah Ibn Katsir, Imam Ibn Katsir yang meriwayatkan bacaan tersebut, dan juga qiraat Hafs an Asim yang selalu yang dibacakan oleh kita, Hafs an Asim. هذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه عمل السلف والخلف من غير إنكار. Itu pendapat jumhur para ulama, tak ada masalah untuk kita menyebut qiraat imam sekian-sekian, sebab imam tersebut juga meriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka lah yang berusaha menyebarkan bacaan ataupun qiraat tersebut, maka dinisbahkan setiap bacaan tersebut dengan nama mereka. Waja'a an Ibrahim an-Nakhai rahimahullah annahu qala kanu yakrahuna sunnatu fulan wa qira'atu fulan wa shawab ma qaddamnahu. Jadi pendapat Imam Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, beliau mengatakan kanu yakrahun, iaitu para ulama terdahulu, mereka tak suka untuk menyebut sunnatu fulan, sunnah fulan sekian-sekian, sebab setiap sunnah tersebut semestinya dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
akan tetapi mereka yang mempelopori ataupun menyebarkannya. Wa qira'atu fulan, qiraat bacaan imam sekian-sekian. Itu para ulama terlalu tak suka untuk menyebut perkara tersebut. Wa shawab ma qaddamnahu, akan tetapi pendapat yang betul adalah seperti mana kami sebutkan, iaitu kami mana kita sebut. Tak ada masalah untuk kita menyebutkan surah sekian-sekian ataupun bacaan imam sekian-sekian. Sebab itu mereka juga meriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faslun fi bayan karahiyati wa jawaz ma yaquluhu ar-rajul idza nasiya ataupun nusiya syai'an min al-Quran. Berkenaan dengan makruh untuk apabila fi bayan karahiyati wa jawaz ma yaquluhu ar-rajul, apabila seseorang tersebut dia terlupa, dia apabila dia menghafaz Al-Quran tapi dia terlupa, makruh untuk dia mengucapkan saya lupa, akan tetapi dia kena ucapkan saya dilupakan. Sebab kalau saya lupa tersebut bermaksud dia sengaja dia cuai dalam menghafaz Al-Quran. Kemudian makruh. Yukrahu an yaqul nasitu ayat kadza aw surah kadza bal yaqul unsituha aw asqattuha. Makruh untuk mengucapkan nasitu ayat kadza, saya lupa ayat sekian-sekian, atau surah kadza ataupun surah sekian-sekian. Bal yaqul, akan tetapi disunatkan ataupun digalakkan untuk dia mengucapkan unsituha, yakni saya dilupakan. Tak boleh ataupun tidak, makruh untuk mengucapkan saya lupa. Atau asqattuha, maksudnya sama, saya dilupakan. Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yaqulu ahadukum nasitu ayata kadza wa kadza bal huwa nusiya. Riwayat daripada Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yaqulu ahadukum nasitu ayat kadza wa kadza, janganlah kalian mengucapkan saya lupa ayat sekian-sekian, bal huwa nusiya, bahkan dia dilupakan, iaitu dia mengucapkan, disunatkan untuk mengucapkan saya dilupakan ayat sekian-sekian. Seperti mana kita sebut tadi, kalau sengaja lupa, itu adalah kecuaian daripada diri dia sendiri yang berdosa. Wa fi riwayat as-sahihain aidan bi sama li ahadihim an yaqul nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusiya, sama maksudnya. وروينا في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقرأ فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أسقطتها وفي رواية في الصحيح كنت أنسيتها. Di dalam riwayat Sahihain, yani Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seorang lelaki sedang membaca Al-Quran. Kemudian baginda mengucapkan rahimahullah, moga Allah merahmati dia, moga Allah merahmati lelaki tersebut. Laqad azkarani ayatan kuntu asqattuha, kerana dia telah mengingatkan aku tentang ayat yang aku lupa. Wa fi riwayatin fi sahih kuntu unsituha, di dalam riwayat sahih kuntu unsituha, yani lupa, sama maksudnya asqattuha. Asqattuha maksudnya gugur, gugur ni maksudnya lupalah. Dalam riwayat yang lain unsituha, yang mana saya dilupakan, berkaitan dengan ayat tersebut. Baik. Baik.
Baik, kita sambung sikit lagi, insyaAllah hari ini ada masa sikit, kita sambung sikit. Faslun fi bayan anna adab al-qira'ah kathiratun faman arada al-mazid fa'alaihi bimuraji'iha. Baik, kita sambung sikit lagi. Faslun fi bayan anna adab al-qira'ah kathiratun. اعلم أن آداب القارئ والقراءة لا يمكن استقصاؤها في أقل من مجلدات. Ketahuilah bahawa sesungguhnya ada adab seseorang yang membaca al-qari' wal qira'ah, ada adab membaca, la yumkinu istiqsa'uha fi aqalla min mujalladat, yakni tidak dapat untuk dihimpunkan dengan satu kurang daripada mujalladat. Maksudnya ada adab berkaitan dengan orang yang baca dan orang berkaitan dengan membaca Al-Quran tersebut banyak. ولكن أردنا الإشارة إلى بعض مقاصد المهمات بما ذكرناه من هذه الفصول المختصرات. Akan tetapi kata Imam Nawawi, kami nak menunjukkan kepada orang yang baca tersebut tentang maqasidil muhimmat, tentang maksud-maksud yang penting dalam berkaitan dengan adab-adab membaca Al-Quran tersebut, min hadhil fusul al-mukhtasarat, dalam fasal-fasal yang ringkas yang kita baca tadi. Waqad taqaddama fil fusul as-sabiqah fi awal kitab syai'un min adab az-zakir wal qari', dan kami telah sebut di dalam permulaan kitab dengan berkaitan dengan adab-adab orang yang berzikir dan juga orang yang membaca Al-Quran. Wa taqaddama aidan fi azkar as-salah jumalun min al-adab al-muta'alliqah bil qira'ah, dan telah disebutkan pada bab yang terdahulu berkaitan dengan zikir-zikir solat, tentang adab-adabnya berkaitan dengan membaca Al-Quran. Waqad qaddamna al-hawalah ala kitab at-tibyan fi adab hamalatul Quran, dan kami telah sebutkan hawalah, ini pindah, jadi di dalam Imam Nawawi telah menyusunkan satu kitab khusus berkaitan dengan adab-adab membaca Al-Quran dan juga yang berkaitan dengannya, iaitu At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Di situ Imam Nawawi himpunkan kesemua yang berkaitan dengan adab-adab membaca Al-Quran. Liman arada mazidan, bagi mereka yang nak mengetahui dengan lebih lanjut, boleh cari dan baca. Wabillahi taufiq wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Baik. Faslun fil hasi ala mudawamati qira'atil Quran. Fasal berkaitan dengan digalakkan, dianjurkan untuk mudawamah, itu berterusan membaca Al-Quran. I'lam anna qira'atul Quran akadul azkar kama qaddamna. Ketahuilah bahawa sesungguhnya membaca Al-Quran ini adalah zikir yang sangat dituntut, kama qaddamna, untuk dibaca seperti mana kita telah sebutkan pada bab pasal yang terdahulu. Fayam bagil mudawamatu 'alaiha, maka sewajarnya lah bagi seseorang tersebut untuk mudawamah, sentiasa berterusan membacanya. Fala yukhli 'anha yawman wa lailatan, maka janganlah tidak membacanya dengan meninggalkan bacaan Al-Quran pada sehari semalam, yawman wa lailatan, yani siang dan malam kena ada bacaan Al-Quran. Wa yahsulu lahu aslu qira'ah bi qira'atil ayatil qalilah, dan terhasil, yakni mendapat pahala orang yang berterusan tersebut apabila dia membaca bi qira'atil ayatil qalilah, walaupun ayat yang pendek, yang sedikit, itu dah terhasil bagi dia untuk mendapat pahala mudawamah, pahala yang berterusan membaca Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul amal adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amalan adalah yang berterusan sekalipun ianya pendek. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, itu di antara amalan yang baik adalah yang berterusan sekalipun amalan tersebut pendek ataupun sedikit yang dilakukan olehnya. وقد روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ في يوم وليلة 50 آية لم يكتب من الغافلين.
riwayat daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a fi yawmin wa lailatin 50 ayah." Sesiapa yang membaca di dalam sehari, ini siang dan malam, 50 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka tidak dituliskan baginya, iaitu tidak digolongkan baginya termasuk di dalam golongan yang ghafilin, ini orang-orang yang lalai, ghafilin. Wa man qara'a mi'ata ayatin kutiba minal qanitin, dan barang siapa yang membaca ayat 100 ayat sehari semalam, kutiba minal qanitin, maka dia ditulis baginya, dimasukkan di dalam golongan al-qanitin, iaitu orang yang kuat beribadat, al-qanitin. Wa man qara'a mi'atai ayah lam yuhajjuhu atau lam yuhajjahu al-Quran yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca 200 ayat, maka lam yuhajjahu al-Quran yaumal qiyamah. Al-Quran tidak akan menjadi hujah yang mendakwa dia di hari kiamat kelak. Sebab Al-Quran ni dia boleh jadi sama ada dua, sama ada jadi hujah pembela orang yang bacanya ataupun hujah yang mendakwa orang yang membaca. Yang ini barang siapa yang baca 200 ayat Al-Quran tersebut tidak akan menjadi hujah yang mendakwanya. Ini Al-Quran tersebut akan menjadi hujah yang membela dia di hari kiamat kelak, insya-Allah. Wa man qara'a 500 kutiba lahu qintarun minal ajr. Dan barang siapa yang membaca 500 ayat, ini sehari semalam, maka ditulis baginya qintar. Qintar ni satu jumlah yang besar. Dan itu digambarkan seperti sebesar gunung, sebesar gunung pahala dia. Fi riwayatin man qara'a 40 ayah badal 50, wa fi riwayatin 20 ayah. Baik. Wa fi riwayatin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a 10 ayat lam yuktab minal ghafilin. Dalam riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang membaca 10 ayat, yakni sehari semalam, lam yuktab minal ghafilin, maka tidak digolongkan baginya di dalam golongan orang-orang yang lalai. Wa jaa fil bab ahadits katsiratun binahwi kadza binahwi hadza. Wa rawayna ahadits katsiratan fi qira'ati suwarin fil yawm wal lailah minha yasin wa tabarakal mulk wal waqi'ah wad dukhan. Dan ada hadis, kata Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan hadis yang banyak yang berkaitan dengan membaca surah-surah yang tertentu pada sehari semalam di dalam sehari tersebut. Di antaranya membaca surah Yasin, Tabarakal Mulk, surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah dan juga Ad-Dukhan, dan ada lagi surah-surah yang lain. Ini berkaitan dengan fadilat membaca surah-surah tertentu. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi yawmin wa lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Yasin fi yaumin wa lailatin, pada satu hari tersebut, yaumin wa lailatin, tak kiralah pada siang harinya ataupun di malam hari, ibtigha'a wajhillah, iaitu semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka diampunkan baginya dosa-dosa. Ini dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang kecil saja. Ini yang berkaitan dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak-hak dengan manusia yang lain itu tidak berhajat kepada kita meminta ampun, minta kemaafan daripada orang yang kita buat salah dengannya. Tapi ghufira lahu ni sebut dosa-dosa yang kecil yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala sahaja. Wa fi riwayatin lahu man qara'a surat ad-dukhan fi lailati jum'atin asbaha maghfuran lahu. Di dalam riwayat Imam ataupun Sayyidina Abu Hurairah juga
mengatakan sesiapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumaat asbaha maghfuran lahu, maka dia di berpagi-pagi dengan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumaat. Wa fi riwayatin an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man qara'a surat al-waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun. Di dalam riwayat daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qara'at surat al-waqi'ah, sesiapa yang membaca surah al-waqi'ah fi kulli lailatin, pada setiap malam, lam tusibhu faqatun, maka dia tidak ditimpa akan kefakiran, dia tidak akan miskin insya-Allah. Itu dengan membaca surah al-waqi'ah pada setiap malam. Alhamdulillah kita selalu amalkan. Orang Malaysia ramai yang mengamalkan membaca surah al-waqi'ah pada setiap malam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yanamu kulla lailatin hatta yaqra alif lam mim tanzilul kitab wa tabarakal mulk. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur pada setiap malam sehinggalah baginda akan membaca alif lam mim tanzilul kitab, ini surah as-sajdah, wa tabarakal mulk, dan juga surah al-mulk. Baginda akan sentiasa melazimi bacaan surah tersebut, kedua-dua surah tersebut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man qara'a fi lailatin idza zulzilatil ard, sini yani surah al-zalzalah, kanat lahu ka'idli nisfil Quran. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang membaca pada setiap malam, yakni sebelum tidur, yakni surah az-zalzalah, yakni idza zulzilatil ardu zilzalaha, kanat lahu ka'idli nisfil Quran, yakni dia seolah-olah membaca sebahagian ataupun separuh Al-Quran, yakni pahala membaca separuh Al-Quran. Wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun, dan sesiapa yang membaca surah Al-Kafirun, yakni qul ya ayyuhal kafirun, kanat lahu ka'idli rub'il Quran, maka dia seolah-olah mendapat pahala 1/4 Al-Quran. Wa man qara'a qul huwallahu ahad, dan barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, kanat lahu ka'idli sulusul Quran, maka baginya seolah-olah mendapat pahala 1/3 Al-Quran. Itu riwayat daripada kitab Ibn Sunni. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man qara'a ayatul kursi wa awwal hamim, dan sesiapa yang baca ayat kursi dan juga awal setiap surah yang ada hamim, usima zalikal yaum min kulli su, maka dia dijaga daripada sebarang kejahatan. Baca surah ayat kursi dan juga surah yang ada di permulaannya hamim. Kalau tak salah saya ada 7 surah, kalau tak salah saya, kena rujuk balik, tak ingat surah apa. Usima zalikal yaum min kulli su, maka dia akan dijaga daripada sebarang keburukan dan kejahatan makhluk. Wal ahadits binahwi ma zakarna kasiratun, dan hadis yang berkaitan dengan yang tersebut ada banyak sebenarnya. Waqad asyarna ila al-maqasid wallahu a'lam bis-shawab, dan kami telah sebutkan berkaitan dengan yang maksud-maksud yang penting sahaja. Maksudnya siapa yang nak tahu lebih lanjut boleh rujuk kitab Imam Nawawi At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Di situ Imam Nawawi himpulkan tentang yang berkaitan dengan Al-Quran, adab-adabnya, yang kelebihan surah tertentu dan sebagainya di dalam kitab tersebut. Walahul hamdu wan ni'mah wa bit taufiq wal asmah. Insyaallah, alhamdulillah kita dah
tamatkan bacaan pada kitab Tilawatul Quran di dalam kitab Al-Azkar. InsyaAllah pada majlis yang akan datang kita sambung pada kitab Hamdillahi Ta'ala, berkaitan dengan puji-pujian kepada Allah Ta'ala, insyaAllah. Cukup sekarang tu, insyaAllah kita akan sambung pada esok hari, insyaAllah, biiznillah, kalau tak ada apa-apa halangan, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita akhiri dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih kepada semua. Apa yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita bertemu esok hari, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.